Baik, selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan pergi ke unit 7 iaitu tajuk dekreasi dan kesegangan. Ya. Apa maksud kesegangan? Ialah kita perlu rehatlah. Ya. Jangan terlalu kurang rehat. Ya. Bekerja perlu bekerja, tetapi rehat juga perlu rehat. Ya. Macam kita bekerja pukul 9 mula, jadi ada lunch hour. Lunch hour itu ialah untuk kita rehat. Jadi kita kena rehat. Ya. Rehat itu untuk menjalan lebih jauh. Ya. Kalau tak nanti enjin akan jadi rosak. Ya. Okey, jadi kita mula sekarang ya tajuk ini. Jadi tulis dalam buku latihan kamu ya tajuk ini dan tarikh hari ini ya. Okey. Jadi apa kita nak belajar hari ini ialah melakukan aktiviti dekreasi dan kesegangan ya. Nanti cikgu akan terangkan. Yang kedua, mengaplikasikan strategi dan idea kreatif dalam aktiviti dekreasi dan kesegangan ya. Mematuhi dan mengamalkan elemen perurusan dan keselamatan. Keselamatan itu paling penting ya. Safety. Okay. Dan kesihatan. Kedua-dua itu paling penting lah. Semua orang perlu ya. Tak kira mula atau tua. Okay. Semua orang perlu. Ada benda hanya setengah golongan perlu. Tetapi keselamatan dengan kesihatan semua orang perlu ya. Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab pendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti. Membentukkan kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Ya? Itu yang kita nak belajar hari ini. Saya pun kurang jelas kenapa 1.9, 2.9, 5.1 ya. Dia tak seperti 1.1, 1.2 ya. Nanti saya akan tinjau kalau ada masa saya nak tanya ya. Okay, pengenalannya. Aktiviti dekreasi dan kesegangan melibatkan aktiviti yang terancang dan tidak terancang untuk mengisi masa lapang ya. Seperti aktiviti pandu ala dalam permainan tradisional. Tradisional. Nampak tak? Tadi cikgu ada kata ya. Tradisional itu penting ya. Hanya dia kena ubah supaya tradisional dengan modern itu boleh kedua-dua digunakan untuk zaman kamu. Kerana zaman sekarang dengan zaman dulu sudah berlainan ya. Contoh tadi cikgu kata ya, mancis. Mancis itu kalau dulu punya kamu tak pernah nampak kan, kerana sejak kamu lahir sudah tak ada mancis ya. Cap lah ada. Pernah nampak tak kotak kecil itu? Tak pernah kan. Macam tiket. Sekarang mana ada panggung wayang yang besar itu. Okay. Sekarang tiket pun semua online, betul tak? Dulu kalau dulu yang kata beli dalam online, mereka pun kata apa itu online? Ada kemungkinan ke online? Mesti orang ada counter lah, tak ada counter macam mana nak beli tiket, betul tak? Tapi sekarang dia menjadi satu kenyataan ya. Sekarang pun kamu tengok mereka sudah, kalau negara maju ya, mereka sudah mula menerokai satelit yang lainnya, bukan bumi saja. Mereka punya target bukan bumi saja ya. Mereka sudah pergi ke satelit yang lainnya, seperti Jupiter ke apa ya. Dekreasi melibatkan aktiviti terancang yang menyeronokkan, memberi kepuasan dan cabaran. Manakala kesenangan merupakan aktiviti tidak terancang dan lebih relax. Nampak tak? Hari ini cikgu nak beritahu ialah relax ya. Tapi jangan terlalu relax pun jangan terlalu stres ya. Kena mencapai keseimbangan ya. Serta kurang menggunakan tenaga ya. Macam tidur atau baca buku. Okay, selepas pukul 1 kena relax lah. Okay. Tetapi jangan relax sampai malam. Okay, malam kena buat kerja rumah ya. Kedua-dua rekreasi dan kesegangan ialah komponen penting untuk gaya hidup yang seimbang ya. Keseimbangan, nampak? Paling penting kena seimbang. Tak boleh 24 jam pun kerja. Tak boleh 24 jam pun tak kerja. Tak boleh, itu tak seimbang. Itu sudah menjadi ekstrim. Jadi dia perlu mencapai keseimbangan. Ini perlu catat ya. Dalam buku latihan kamu ya, selepas tulis tajuk. Semasa cikgu baca, kamu catatlah ya. Dalam buku ada kan. Dari segi fizikal, mental, emosi ya. Rohani, macam Jerry lah ya. Dan sosial. Sosial sekarang kita tak boleh kan.
seperti pengulangan dalam tahap stres ya, dan kemunduran serta jiwa yang lebih tenang apabila dikelilingi alam semula jadi ya. Aktiviti ini juga memberi sumbangan dalam hubungan sesama rakan ya. Jadi itu sangat penting. Kamu nampak ada banyak konflik ya. Itu ialah satu punca dia ialah stres lah ya. Dan ahli keluarga yang lebih erat melalui penlibatan bersama-sama melakukan aktiviti ya. Dalam unit ini kita akan belajar cara melakukan aktiviti pandu arah dalam permainan longiball ya, serta melakukan kemahiran dalam permainan tradisional gelak, cerah dan aci cip. Ini cikgu pun tak tahu ya, cikgu belajar bab ini baru apa ya. Jadi kita belajar sama-sama ya. Sekarang banyak permainan tradisional sudah hilang ya. Jadi boleh ke slide lain atau nak tunggu kamu catat dulu? Boleh type ya, boleh type, tak ada masalah. Cikgu boleh nampak ya sini. Boleh ya, kaman surat kata boleh ya. Okay, jadi saya pergi ke slide yang lain ya. Kalau sini kamu nak print pun boleh. Sangat mudah kan, kerana ada IC, ada ini desktop di depan, apa-apa pun boleh. Macam habis cikgu nak tengok TV pun boleh. Ini ada line, ada internet sudah okey ya. Shopping apa-apa pun boleh ya. Baik, nanti kamu baru catatlah ya, dalam buku teks ada. Saya teruskan ya, kerana sudah 12.30 ya. Ini ialah dia punya gambar ajar lah ya, permainan itu. Okey, ini saya kedua dalam latihan ya. Jadi kamu kena tahu, cikgu kena telang sikit kalau tak nanti hari Khamis kamu buat Google Form itu tak dapat buat ya. Okey, kita pergi ke pandu arah ya. Aktiviti pandu arah ini merupakan satu permainan ya, ialah sukan bersifat rekreasi ya, dan juga boleh dipertandingkan ya. Aktiviti ini biasa dilakukan dengan menggunakan kompas. Tahu apa itu kompas? Ini ialah kompas lah. Okay. Peta, mesti ada peta ya. Dan kad arahan yang melibatkan kemahiran mengemudi ke beberapa titik kawalan atau destinasi. Pemenang ialah individu atau pasukan yang berjaya melalui semua titik kawalan tersebut dalam masa yang paling pantas ya, paling pantas. Okay. Aktiviti tersebut menggalakkan keseronokan ya, seronok ya. Okay. Apa itu seronok ya? Enjoy ya. Kepimpinan juga boleh melahirkan kepimpinan kita lah melalui minda ya, rancang. Kerja sepasukan, ini sangat penting. Sekarang ya, seperti zaman kamu tak boleh kerja seorang lagi ya, kena kerja secara pasukan ya, especially sekarang giga ekonomi. Giga ekonomi dia salah satu ciri dia ialah sharing, okay? Sharing ekonomi. Semua orang bekerja berpasukan ya. Kalau satu orang tak boleh ya, kita tak dapat hasil kerana sekarang perkembangan terlalu pesat ya. Kalau hanya satu orang adalah terhad ya, tetapi kalau pasukan dia punya, kerana setiap orang kemahiran dia adalah berlainan ya. Jadi dapat digabungkan, dia akan menjadi satu tenaga yang tidak dapat ya. Kemahiran berfikiran alas tinggi, nampak tak? Kebat sekarang ya, semua kebat punya ya. Macam kita bukan di Malaysia saja tau. Di luar Malaysia, luar negara kita perlu bergaul dengan mereka tau. Macam kan ada bahasa Arab, bahasa Japan, bahasa Korea, bahasa Indonesia, kita pun perlu tahu. Kadang-kadang mereka ada kemahiran mereka, tetapi mereka, kalau kita tak tahu bertutur dengan mereka guna bahasa Inggeris atau tahu bahasa dia, kita tak dapat bertutur dengan mereka. Oleh itu, kemahiran mereka kita tidak dapat diperolehi. Dan sama juga kemahiran kita, mereka juga tidak dapat diperolehi. Ya? Tetapi kalau kita dapat berkomunikasi, jadi kita akan belajar sama-sama
kita dapat memperolehi kemahiran daripada mereka, mereka juga dapat memperolehi kemahiran daripada kita. Ya? Jadi komunikasi itu sangat penting. Betul tak? Dua-dua dia pun ada kemahiran dia. Ya? Tetapi kalau tak ada komunikasi, dua-dua pun rugilah. Okay? Serta membinakan kecergasan fizikal dan sesuai untuk semua peringkat umur. Ya? Ini tak kira umur, ya, semua orang boleh apa. Okey. Jadi ini ialah skala. Nanti soalan ada. Kamu kena tunjukkan belajar ini, ya, sangat penting. Skala, kamu isilah skala, ya. Jangan beritahu cikgu tak tahu buat. Petunjuk arah. Ini petunjuk arah utara ke selatan ke barat ke timur ke. Okey. Anak panah. Ini ialah anak panah, ya. Plak tapak. Ini ialah plak tapak. Jalur magnetik. Ini jalur magnetik, ya. Kerana ini adalah kompas kan. Jadi dia mesti ada jalur magnetik. Biasanya jalur itu akan menunjuk selalu ke arah utara, ya. Garisan menalas. Ini garisan menalas, ya. Peluma kompas. Ini peluma kompas. Okey, peluma kompas. Cover dia lah panggil peluma kompas, ya. Garisan menalas ialah ini. Garisan menalas, ya. Ini ialah skala. Ya. Jadi penanda kawalan ialah penanda kawalan. Okey. Ialah penanda khas dengan kod dalam bentuk nombor atau huruf yang bertujuan untuk memastikan peserta pandu arah tiba di titik kawalan yang betul, ya. Macam 132. 132 dia kena pusing 132 lah. Setiap penanda kawalan disertakan dengan penembok, ya, penembok atau puncher untuk menebuk kad kawalan sebagai bukti peserta telah melawati titik kawalan tersebutlah. Okey, dia tik macam ni tik, ya. Sudah tanda dia sudah sampai kawasan itu, ya. Saya pun tak pernah main, ya. Okey. Jadi cara menggunakan kompas ini berdiri menghadap tempat atau objek yang ingin dituju. Kompas akan beritahukan macam ini, dia akan selalu menunjukkan utara. Jadi kalau dia nak harap ke timur, kita tahu ini timur. Kita harap dia tengok berapa langkah kita jalan. Sampai sana kita buat satu guna puncher, ya, tu lubang, menunjukkan kita sudah sampai, ya. Pegang kompas secara melata di hadapan anda, ya, supaya anda dia tidak salah, ya. Pusingkan peluma kompas sehingga jalur magnetik masuk ke dalam anak panah ini, ya. Macam ini anak panah kan kita kena pusing supaya dia ini, ya. Ini dia sudah tunjuk ini utara kan. Jadi hanya boleh pusing ialah kompas ini supaya arah ini sama dengan ini. Okey. Anak panah itu menunjukkan arah utara lah. Okey. Lepas tu arah pergerakan anda seperti yang ditunjuk pada penunjuk ke arah kompas bacaan bearing. Bearing kamu sudah belajar dalam matematik kan. Iaitu dia kira daripada utara, ya. Lepas tu ikut jam. Jadi kalau satu pusingan lengkap ialah 360, ya. Kalau 60 itu dia masih ada dalam sukuan yang pertama lah. Okay. Ikut ala jam lah, ya. 60. Jadi di sini 60, ya. Okey. Cara melakukan aktiviti pandu arah. Dengan menggunakan kompas dan peta sekolah, mari kita melakukan aktiviti pandu arah explore, dalam kumpulan kecil berdasarkan kad arahan yang disediakan. Cari bearing di setiap titik kawalan dan lengkapkan dalam kad. Jadi ini juga boleh belajar matematik kan. Dia aplikasi, ya, konsep bearing itu dalam permainan pandu arah ini, ya, supaya kamu lebih faham macam mana guna bearing itu, ya. Okey. Jadi kita tengok, ya. Mula dia ialah di sini satu, ya. Bengkel kehidupan hidup, ya. Macam kita ada di bengkel Brok di sana kan. Okey. Penanda kawalan dia ialah 132. Kenapa 132? Kita boleh tengoklah. Okey. Jadi sulau dia di mana? Nombor 2. Sulau sini.
Okay. Titik kawalan dan tamat dia ialah sini ya. Okay. Jadi kita ini utara kan, kita pusing lah, pusing sampai nombor 1 ya. Okay. Tengok nombor 1 dia sudah ada di sukuan keempat kan. Kalau di sukuan keempat sulau ini ya. Okay. 1, 3, 2 ada sini kan. Okay. Jadi di sini ialah 354. Nampak 334. Lepas tu day 1. Day 1 ada sini kan. Okay, kita tengok lagi day 1 ya. Day 1 adalah sini. Pusat sumber sini. Okay. Gelanggang bola keranjang sini ya, bola keranjang. Okay, kantin kantin sini. Okay. Makmal sains ini macam kawasan sekolah ya. Makmal sains ini ya. Okay. Tapak perhimpunan sini ya. Macam dewan lah. Atau terbuka ya. Okay. Jadi ini kena fikirlah macam mana lah lancangkan ya. Tamat ialah di sini. Sampai sini, okay, nak pergi ke sini 1 ke 2 kena pusing berapa lama. Okay, nanti 2 ke 3 sini berapa lama. Penanda kawalan ya. Ada apa Natanya setakat ini? Ini ialah dia punya penerangan lah ya. Tetapi ini tak ada tanya dalam Google Form lah. Google Form ialah tanya ini saja. Macam mana label ini, okey? Di mana skala, di mana petunjuk arah, di mana anak panah. Di kihau kenapa left? Tak faham. Tak boleh left ya, kena stand sampai pukul 1 lah ya, kita cuba habis pukul 1 ya. Okay, jadi ini sangat penting, nanti kamu kena buat Google Form ni ya. Ada apa Natanya? Kalau main ini lebih baik berbanding dengan main game ya. Tapi sekarang saya katalah kerana zaman kamu lain kan. Dulu tak ada handphone, jadi semua guna main permainan tradisional. Sekarang ini kalau suruh kamu main, saya rasa kamu pun bukan tak mau ya, tak ada masa, betul tak? Kerana kamu lebih masa fokus dalam game digital ini kan. Jadi ini game tradisional, kecuali dia convert kepada digital lah. Mungkin kamu boleh apa ya, betul tak? That's why saya kata zaman nak berubah, dia kena berubah sikit ya. Kalau dia convert kepada digital, mungkin kamu lebih berminat ya. Dia sudah ada app, lepas tu guna app itu tekan dalam, sudah boleh main pemain tradisional ini. Pada masa yang sama juga melatihkan indah ya. Tapi sekarang punya game semua apa Wangzhe lah apa ya. Itu semua ialah macam ganas ya. Betul tak? Dia pun ada fikir juga lah, tetapi lebih dalam bentuk peperangan ya. Peperangan, perlawanan. Ini tak. Ini dalam bentuk macam pemikiran alas tinggi ya. Yes. Apa nak tanya? Common. Kalau ini lain kali mereka kalau kreatif lah, convert dia kepada digital. Adakah kamu akan main? Kalau main ini bagus. Secara tidak langsung kita boleh belajar pairing ya. Sebenarnya dia perlu create banyak permainan ini dalam digital ya, bukan dalam tradisional. Okay. Yalah, ramai orang main Wangzhe, betul. Tetapi main Wangzhe boleh membantu kamu dalam pelajaran. Boleh juga lah ya, macam Sun Tzu Pingfang. Tapi kadang-kadang sampai sudah tagih ya. Ada orang main sampai tak tidur, ada orang main sampai nangis, ada orang main sampai kerana dia sudah tagih tau, ya. Kemenangan dengan kekalahan mereka sudah tak dapat cover ya emosi dia. Dia macam dia sudah cebur masuk dalam ya. Dia tak macam ini. Tapi itu ialah satu strip lah yang pencipta itu dia nak
tarik minat kamu kan supaya kamu boleh tagih, lepas tu tak dapat cabut, dia baru boleh untung. Kalau macam main ini sekejap saja dia boleh untung apa, betul tak? Iaitu dari segi pandangan peniaga lah. Kita tak boleh cakap apa lah ya, tapi susah nak cakap lah ya sekarang benda. Okay, benda yang baik itu orang jarang guna ya. Dia lebih suka bergantung kepada galak anda. Cikgu pun tak mahu cakap banyak. Ya. Okey. Jadi seterusnya kita tengok ya macam mana mainnya. Ini saya rasa bagus ya, dia pemikiran alas tinggi. Dia boleh bantu otak kita ya. Tadi cikgu dah sebut dia ada banyak, boleh relax, boleh menseimbangkan kehidupan harian kita. Kerana kena fikir ya, jadi boleh memimpin dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama, tapak perhimpunan penanda kawalan ialah 132 ya. Nampak tadi ada 132 ya sini. Macam you main itu jutawan ya. 132 tapak. Jadi kita mula dari sini ya. Okey, jadi macam mana main? Keterangan memasak jarak ke langkah 100. Bearing ialah 278. Kalau kamu belajar bearing, kamu sudah tahu lah 278 ialah macam tu ya. Okey. Saya lukis sini ya. Ini 90, ini 180, sini 270. 278. Jadi sini kita kena bergerak dari sini. Okey, ala inilah, ini ala panduan ya, bearing ya. Okey. 278. Jadi berapa langkah? 100. Tak boleh lebih dari 100 ya. Kita kira lah 1, 2, 3, 4. Jadi tempat dia ialah mana? Okey. Tempat dia kalau kita ikut sini ya. Okey. Jadi kita akan sampai di sini. Betul? Ini 100 langkah ya. 100 langkah. Okey, sudah sampai ke 354. Sini ialah 354 lah. Label dia penanda 354 ya. 100 langkah. Nampak 278. Ini 1 langkah 132. Boleh ya? Kita mula sini ya. Ini ialah titik mula. Nampak segitiga. 100 langkah. 278. Okey. Jadi sampai sini lah. Ini kita label 132. Boleh? Titik kawalan. Okay, titik kawalan pertama. Okey ya. Okey. Jadi kita sudah ada. Okey. Lepas tu penanda kawalan 354. Nanti kita sampai yang kedua ya. Tempat itu, tempat kedua kita letak 354 ya untuk menunjukkan surau ya. Okey, jadi dia kata keterangan kiblat. Kiblat ialah apa? Surau lah. Okey, jarak dia ialah 175. 75. Kita sudah tahu kan? Okey. Dari sini ke sini 175. Tetapi bearing dia berapa? Kita kena ukur lah. Bearing dia berapa? Dia kena ukur bearing dia lah. Boleh ya? Bearing dia. Jadi bearing dia ialah 354. 354. Bearing dia berapa? Bearing dia bukan 354 ya, sorry. Dia label sini ialah 354. 354. Kita sudah tahu ya. Dan ini dia berapa langkah tadi? Langkah dia ialah 175 ya. 175 langkah. Di bearing dia kita nak cari kena berasaskan ini ya. Titik sini. Di bearing dia kurang daripada 90 lah dalam sudut yang sukuan pertama ya. Mungkin 85 ke atau 89 ke. Okey. Itu macam. Okey, jadi bearing sini kamu boleh tulis tak? Okey. Bearing dia 89. 089 kerana bearing dalam 3 digit kan. Okey. Dari 1 ke 2. Okey, sudah sampai sini dia nak pergi ke tempat ketiga, tanda dia 625. Keterangan PT3. Langkah ialah 240. Nak cari bearing. Nampak tak? Ini kita boleh belajar bearing ya. Jadi yang ketiga ialah sini. Okey. Dari 2 ke 3 ialah langkah dia berapa? Langkah dia ialah 240.
Lebih jauh kan tadi 120 ni, ini 240. Okay. Jadi dari 2 ke 3 kita kena lukis ya. Ini okay, 3, 5, 4. Jadi sini sampai sini sudah 180, tetapi dia kurang daripada 270 kan, kerana dia dalam sukuan ketiga, mungkin 260. Jadi kita tulis lah, kita kena ukur lah ya, kena ukur. Cikgu hanya beri sedikit gambaran saja ya. Jadi di sini kita tulis 260. 260. Okay, bearing dia kerana kurang daripada 270 ya. Semua nak cari bearing, nampak tak? Jadi dia boleh membantu kita belajar bab bearing. Tetapi ini dia tak ada banyak galakan lah, hanya ilmu pengetahuan saja ya. Mungkin macam kamu kata boring ya, dia tak macam wangsa, ada bagi kamu banyak apa ya. Okey. Jadi itulah dia kena update lagi ya. Jadi ini tulis 625. Lepas tu nak pergi ke 4695 pusat sumber. Ini pusat sumber. Bearing dia berapa? Sama juga ya. Kita buat satu close. Okey. Jadi kita nampak dia lebih daripada 90 tetapi kurang daripada 180 pada sukuan kedua. Mungkin 135. Jadi kita tulis sinilah. Okey, 135. Semua nak cari bearing ya, 135. Okey, ini ialah permainan dia. Okey, dan seterusnya cari bearing yang seterusnya. Okey. Boleh? Lepas tu sampai tamat surat tahniah. Jadi dari sini kita sudah buat berapa kali latihan? Ada 7 kali untuk cari bearing. Ini untuk matematik sangat bagus ya, supaya tak boring. Dan cara tidak langsung dia boleh belajar dengan cara permainan. Itu merupakan satu kaedah yang baik. Macam kalau bersemuka itu jam, kita boleh cubalah ya, semasa matematik nilam itu jam. Kita buat jawapan ini. Lepas tu kita buat satu peta macam ini ya. Kita boleh ubah tempat boleh ubah tempat. Tak semestinya sini 2, kita boleh letak 2 di sini. Lepas tu kalau 2 di sini bearing dia sudah berlainan ya. Yang penting ialah kita nak cari macam mana cara ukur bearing ya. Dalam permainan dengan menggunakan kompas aktiviti pandu arah. Okey. Itu ialah tujuan permainan ini ya. Tetapi dia mesti ada alat kompas lah ya, supaya kita boleh tahu di mana urara. Okey, lepas tu kita boleh ukur dia punya bearing dengan tepat ya. That's why perlu ada kompas. Jadi kita tak payah kira. Sekarang cikgu tak boleh kerana kita tak ada bersemuka kan, ini kena ada bersemuka baru boleh. Kalau cikgu main, kamu hanya tengok video saja. Video cikgu main. Tapi tak shot kan. Yang penting seperti yang cikgu katalah, dia perlu boleh pegang, boleh rasa. Itu baru merupakan game kan. Kalau cara maya itu dia kena ada digital ni. Macam ini kamu tak dapat imagine ya. Macam saiz dia kena buat eksperimen atau dia ubah soal menjadi digital add ya. Jadi kamu boleh rasa macam buat eksperimen ni, campur ini Milo campur air kacau, nanti dia ada add kacau, nanti Milo boleh keluar. Jadi orang itu boleh minum, rasa sedapnya, ada manis sangat, macam itulah. Dia ada feedback ya. Jadi kamu mic kita baru boleh imagine ya. Kalau pakai cakap saja susah nak imagine. Betul tak? Okay ya. Jadi learning outcome pertama cikgu dah siap. Ini untuk tujuan belajar bearing ya. Muka surat 105 ya. Sekarang kita dah siap sini. Okay, ini pun sudah siap. Ini yang kedua, permainan yang kedua ya. Ini permainan pertama sudah siap. Okay, ini aktiviti dalam kumpulan kecil, nampak tak? Dia nak kerja pasukan ya. Pilih satu kawasan yang sesuai. That's why kamu tengok ya, sebenarnya kalau kita otak kita cergas ya, kita boleh guna pengetahuan ini. Kamu tengok dalam TV ya, macam TV hiburan,
mereka main macam dewasa ya, mereka pun perlu hiburan kan. Jadi mereka mainnya, mereka tak ada idea nak main apa. Tak boleh simple main, betul tak? Macam Witcher Run ke, macam itu sekarang yang paling popular ialah apa? Sekarang dalam TV macam Korea ni yang paling popular ialah apa? China pun ada kan. Itu selalu yang saya lupa lama tak tengok ya. Kamu tahu tak? Macam sekarang selalu ada ini itu. Saya kena tengok surat khabar ya. Kalau boleh ingat. Karena kita tak dapat ingat semua kan. Penpao ba Xiongdi, okay? Itu larilah brother ya. Atau itu semua dia berdasarkan ini. Dia nak cari satu benda di satu kawasan. Dia kata pusing, bearing, ikut bearing, 350 lanjalan, secara 50 langkah, kamu akan jumpa satu benda. Beritahu saya benda itu. Jadi mereka kena carilah, kena tahu mana arah itu. Mereka berdasarkan konsep itu. Lepas tu mereka panggil YouTuber yang popular untuk join game itu. Jadi nanti itu TV punya penonton akan bertambah kerana ada orang suka tengok mereka main game kan. Dan secara tidak langsung mereka pun dapat hiburan, dapat tengok peminat dia, betul tak? YouTuber dia yang dia suka. Jadi nanti TV itu dia punya permintaan akan tinggi. Jadi mereka dapat keuntungan. Mereka semua berdasarkan idea di sini. Tapi mereka mesti ada satu cara macam mana nak supaya pemain itu menjadi menarik lah. Jadi macam inilah. Jadi kalau programmer mereka boleh berdasarkan ini, apa yang mereka mainkan, running man itu, buat satu app macam running man, jadi untuk kamu main. Saya rasa app itu juga akan menjadi sangat popular. Okay? Kalau dia buat macam ini, game macam ini game pandu ala tak orang main. Tetapi kalau dia buat app pandu ala dengan popular YouTuber, sekali ada digital ni, saya rasa game itu akan menjadi sangat popular. Secara tidak langsung dia juga boleh belajar pairing. Betul tak? Common. Itu ialah seperti yang cikgu kata, gabungan tradisional dengan modern. Macam ini kamu rasa boring kan? Tetapi sekarang kalau panggil YouTuber yang kamu suka nak main game ini, kamu suka tak? Then panggil programmer tulis game ini, then boleh letak jual kepada message ke digit ke. Saya betul suka kan? Jadi ini ialah semua otak dia ada bisnes punya. Tetapi itu nanti dia sudah siap program itu, dia jual itu, company itu untung lah. Betul tak? Kerana kamu suka mah. Sekarang saya sudah test dah. Kamu suka kan? Tetapi kena panggil programmer tulis. Jadi dia kena ada Witcher dulu. Dia kena ada rancang untuk jangka panjang. Jadi nanti game itu sudah menjadi popular macam Wangzhe. Dia akan untung lah. Tapi niat dia kena baik lah. Okay? Niat dia ialah ini dia boleh belajar pairing. Kalau ini tradisional punya, macam ini saya tak rasa kamu akan minat. Betul tak? Kerana ini ialah zaman macam cikgu yang tak ada komputer, tak ada digital, boleh. Sekarang semua lah pakai app. Betul tak? Jadi dia punya orang pun perlu macam YouTuber yang popular dalam app itu, lalu boleh menarik. Betul ya? Okey ya, itu cadangan cikgu sajalah. Okey ya. Itu aplikasi dalam kehidupan. Okey, yang kedua ya, akhir sekali, tinggal 8 minit, saya cepat sikit ya. Okey, game yang kedua ialah tombol. Sebenarnya ini sangat bagus ya, ini semua idea yang bagus. Hanya dia kena convert kepada digital ya.
Diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2009. Permainan ini melibatkan pemain bergerak dalam gelanggang sambil bergerakkan diri dari terkena bola yang dituju kepada mereka oleh pihak lawan. Permainan ini memerlukan kemahiran membanding, menggelak, menggalang, menerima bola serta memerlukan strategi bermain secara berpasukan. Justru itu nilai-nilai seperti integriti, kejujuran. Ini nilai-nilai moral lah. Nampak tak? Dia secara tidak langsung dia ada nilai-nilai moral. Baru boleh. Kalau tak ada nilai moral tak boleh. Apa tujuan, niat dia? Betul tak? Kalau niat baik, dia akan membina generasi yang berfikiran positif. Kalau niat dia jahat, dia akan merosakkan generasi yang akan datang. Dan semangat kesukanan amat dipentingkan. Itu ialah niat dia. Apakah tujuan dia buat game ini? Itu sangat penting. Ini secara tidak langsung tak nampaknya. Pasukan Malaysia merupakan juara kejohanan dunia 2017 di Kanara bagi kedua-dua kategori lelaki dan perempuan. Dia pun sangat menarik. Semana dia permainan itu dia nak kreatif ialah ini integriti, kejujuran dan semangat kesukanannya. Jadi ini ialah cara permainan. Dia tak boleh suka-suka create satu permainan dia mesti ada sudah diciptakan hanya dia upgrade dia kepada digital saja seperti yang tadi cikgu katakan macam bangunan lama itu kan, tapi dia ada sejarah. Kita tak boleh terus lupuskan dia dan diri yang baru itu sudah hilang dia punya nilai di dalam bangunan itu. Okey, jadi kita kena kekalkan dia punya bahagian depan supaya nilai dia ada. Tetapi kita tak boleh guna cara yang lama itu kerana tak sesuai untuk generasi yang mula macam kamu Dia kena guna generasi macam sekarang internet di dalam macam hotel sekarang. Kalau kamu pergi ke hotel atau sewa rumah, rumah itu tak ada internet, tak ada aircon. Adakah kamu nak sewa? Saya tak pasti kamu akan sewa. Betul tak? Yang pertama dia akan tanya, ada aircon tak? Ada internet tak? Betul tak? Yang lain tak penting. Yang penting internet laju dia sederhana ke tinggi. Kalau tak ada internet saya rasa kamu tak mahu. Betul tak? Kerana tak boleh buat apa. Itu ialah permintaannya pada zaman sekarang. Okey. Jadi penerangan kedudukan mula dengan sebelah kaki atau garis belakang ini kena berasal lah. Ini ialah asas dia Masya memberi isyarat mula 3 permainan boleh memecut ke garisan tengah. Okey, pemain hanya dibenarkan mengambil 3 biji bola di sebelah kanan. Selepas mengambil bola, pemain harus melintasi garisan serangan diaktifkan. Bola boleh dibaling sebalik sahaja boleh. Bola menepasi garis serangan. Okey. Jadi kamu kalau tak main ini, kamu boleh tulis satu app pada zaman akan datang lah. Jadi itu ialah apa yang kita belajar ini. Kamu boleh cipta satu app. Lepas tu seperti yang cikgu kata, jangan guna anak patong ini. Tak akan menarik permintaan market. Guna YouTuber yang popular, gambar dia. Then kena buat sedikit advertisement dalam TV. Mereka sudah biasa. Lepas tu baru keluarkan app ini digital. Jadi permintaan dia akan sangat tinggi. Tetapi permainan dia masih guna yang tradisional. Robot. Kerana ini memang ada. Okey, jadi mereka tahu ini ialah permainan ini. Jadi saya tahu peraturan dia macam mana. Jadi permintaan market baru ada. Okey itu ialah aplikasi dalam kehidupan kita macam mana nak mendapatkan mata. Jadi dia ada patulan-patulan dia Untuk mendapatkan mata, satu pasukan perlu menyingkirkan kesemua permainan pasukan lawan sehingga masa tamat Jadi kalah matilah macam itulah Mula semula dengan 6 permainan sehingga masa tamat. Pasukan dengan mata yang terbanyak dikira sebagai pemenang. Di semasa ini kita juga boleh melatih integriti, kejujuran dan semangat kesukanan kita Macam Wangsa sekarang pun ada main dengan pasukan kan. Mereka ini bukan mereka cipta sendiri tau. Sebenarnya mereka ambil daripada sini. Hanya mereka modify saja. Modify itu
supaya dia menjadi macam pakaian tradisional untuk menarik kamu. Betul tak? Saya nampak Facebook walaupun saya tak suka main game. Saya nampak ya, Facebook sangat pandai ya, orang itu otak dia memang sangat pandai. Ya. Bukan otak yang biasa ya. Dia kata sekarang saya sudah menjadi pangkat pertama tadi. Saya pangkat kedua, saya pangkat ketiga. Pangkat yang lebih tinggi, kekayaan dia lebih banyak lah. Macam dia sudah gelaran Dato' Sri, Tan Sri, macam tu. Jadi dia secara tidak langsung ya. Jadi itu ialah satu ganjaran ya dalam permainan itu untuk menarik pemain dia masuk ke dalam itu. Jadi ini permainan dia pun perlu ada beri satu ganjaran supaya kamu boleh dapat markah tinggi. Betul tak? Lain kali, wah semua orang nak join PDPR. Dia ada ganjaran ya. Ganjaran secara tak langsung lah, bukan ganjaran dari segi wang ya. Okay ya. Itu yang kita belajar hari ini lah. Jadi ini adalah traditional punya. Kita boleh guna animation ini dalam app lah ya. Tapi ini kena ada programmer punya ya. Tapi dari segi fizikal ialah untuk kesihatan. Tapi buat masa ini tak boleh ya. Kerana permainan di luar tidak dibenarkan ya. Hanya boleh melalui app lah. Okay ya. Cara permainan dia ada di sini. Tapi ini saya rasa untuk minggu depan. Kerana Google Form saya belum tanya ini lagi ya. Itu saja untuk hari ini. Nampak dia masa pun sudah cukup ya, pukul 1. Ada apa komen atau rumusan nak buat jalangan cikgu okey tak? Okey? Komen atau sesiapa ada sini boleh buat sedikit komen. Bagus ya, kamu boleh ikut sampai sekarang ya. Ada apa nak cakap Sumboy atau Timothy Chua atau Ninja, betul tak? Kerana saya dapati ya, pemula macam kamu ya, otak memang cergas, tetapi kena guna dalam kaedah yang betul. Macam pada zaman yang akan datang ya, macam kamu ya, boleh cipta, macam jadi programmer, study program itu komputer, programming apa. Jadi tulis app macam ini. Tapi kamu mesti ada knowledge lah, macam permainan tradisional ini baru boleh tulis. Tak boleh simply cipta game yang tidak diperkenalkan oleh seluruh dunia. Ya? Macam game ini, lomba ini, kalau kamu cakap semua orang sudah ada. Tak kira generasi lama ke, mula ke, atau yang belum lahir ke. Nanti ilmu pengetahuan itu sudah ada. Mereka melalui internet sudah boleh dapat. Hanya kamu modify dia supaya menjadi dia lebih menarik ya. Itu ialah tujuan dia. Macam sekarang punya Ipingguan, Liangpingguan macam tu. Dia ganjalan itu dia boleh menggalakkan orang suka main kerana dia dapat satu gelaran yang dapat dihormati oleh orang lain. Macam kita ada gelaran berpangkat Dato' Patin atau Tan Sri, Dato' Sri, macam tu. Tautun, yang ada pangkat lah, ada pangkat ya. Okey ya. Tak ada ya. Okey, tak ada, kita sampai sini dahulu. Okey, sekian, terima kasih semua. Jadi boleh apalah ya, saya stop recording ya, nanti esok mereka boleh tengok. 3 ametis ya.